Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para ahli panel dan para hadirin yang dihormati. Saya Nur Awati Huda binti Razak selaku moderator bagi forum kita pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan para ahli panel kita, izinkan saya mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah tentang pembuangan bayi. Pada zaman ini, negara kita semakin berkembang pesat sama ada dari segi ekonomi, politik ataupun sosial. Namun begitu, di sebalik kegemilangan ini, rakyat Malaysia masih lagi dihantui oleh gejala sosial yang sudah menjadi buah mulut rakyat Malaysia, iaitu gejala pembuangan bayi. Kes ini boleh dikatakan berlaku hampir setiap hari dan dapat kita ketahui melalui media massa, akhbar harian dan juga radio. Tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab ini yang telah membuang bayi mereka adalah untuk menyembunyikan perbuatan jahat mereka. Pembuangan bayi merupakan salah satu jenayah di negara kita. Masalah ini berlaku akibat daripada kehamilan yang tidak diingini. Ramai remaja yang mengandung terpaksa membuang bayi mereka dengan terdesak kerana malu dan takut akan akibat yang bakal ditanggung. Tindakan pembuangan bayi akan memberikan kesan yang buruk kepada keluarga dan masyarakat negara kita. Pembuangan bayi biasanya melibatkan golongan remaja yang bertindak terburu-buru dalam melakukan sesuatu tindakan. Kemaluan yang semakin serius ini bagaikan bangkai gajah tidak dapat ditutupi biru lagi. Ini kerana akhbar negara sering memaparkan isu ini di dalam akhbar secara meluas. Hal ini bukan sahaja akan menyusahkan pelbagai pihak, malah ia juga akan menyebabkan imej negara kita tercalar. Itu sahaja sedikit sebanyak pengenalan tentang topik ini. Kini kita akan mendengar pula tentang punca-punca berlakunya pembuangan bayi yang akan disampaikan oleh ahli panel pertama kita, iaitu Nur Aina Adlin binti Muhammad Nazir. Terima kasih kepada moderator. Saya, panel 1, Nur Aina Adlin binti Muhammad Nazir, pemegang kad matrik KBN 2108-10230. Terpapar di akhbar dan media sosial akan kisah-kisah pembuangan bayi yang kian berlaku tanpa noktanya. Setelah dikaji oleh beberapa pihak, kes pembuangan bayi realiti kini berlaku bukan sahaja melibatkan mereka yang sudah cukup umur, tetapi turut melibatkan para remaja di bawah umur. Punca pembuangan bayi yang berleluasa di negara ini telah dikenal pasti. Bagaikan tidak percaya, dengan kesilapan kecil ibu bapa dan masyarakat, pastinya pembuangan bayi masih lagi berlaku sehingga kini. Untuk mengatasi gejala pembuangan bayi, mari kita lihat punca pembuangan bayi yang berleluasa di negara ini. Yang pertama, kurang didikan agama. Didikan agama sangat penting dalam membentuk peribadi seseorang. Oleh itu, ia juga mempengaruhi setiap perbuatan anak-anak sepanjang hari. Kurang didikan agama menyebabkan mereka akan melakukan apa sahaja dan tidak berlandaskan agama. Ia adalah salah satu punca pembuangan bayi berleluasa dari dahulu lagi. Yang kedua, kurang kasih sayang keluarga. Kasih sayang amat penting dalam membentuk anak-anak yang pandai menjaga maruah diri dan keluarga. Tanpa kasih sayang keluarga, kemungkinan anak akan terabai dan membuat hal masing-masing. Hal-hal yang negatif akan menyebabkan mereka terpesong melakukan zina sehingga terjadinya punca pembuangan bayi. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Punca pembuangan bayi juga adalah menyebabkan terpengaruh dengan rakan sebaya. Jangan terkejut, kes pembuangan bayi juga berlaku di sekolah. Sudah semestinya kes ini melibatkan pelajar sekolah. Punca pembuangan bayi ini salah satunya adalah dengan siapa kita berkawan dan bergaul. Kalau tersalah pilih kawan, buruk padanya. Yang keempat, pergaulan bebas. Awas, jika tidak menjaga batas pergaulan dan mengamalkan pergaulan bebas, gejala sosial boleh berlaku dalam kalangan anak kalian. Punca pembuangan bayi akibat pergaulan bebas dapat diatasi sekiranya ibu bapa memantau pergaulan dan perkenalan anak-anak dengan kawan-kawan mereka. Sekian daripada saya, panel 1, dan kini saya menyerahkan kepada panel 2 untuk menyambung hujah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Nur Aina Adlin atas penerangan tersebut. Sekarang mari kita dengarkan tentang kesan-kesan pembuangan bayi yang akan disampaikan oleh ahli panel kita yang kedua, iaitu Afrah Wani binti Ahmad Sahril. Seterusnya, kesan pembuangan bayi. Pembuangan bayi pada hari ini telah memberi kesan dan impak yang begitu penting dalam masyarakat. Remaja merupakan aset utama yang penting kepada negara untuk masa hadapan dan memainkan peranan yang besar dalam pembangunan negara.
Kesan jangka panjang dan jangka pendek semestinya akan berlaku seandainya remaja pada hari ini tidak tahu cara terbaik untuk memperbaiki tingkah laku mereka. Kesan-kesan pembuangan bayi boleh diaplikasikan kepada beberapa bahagian seperti kesan kepada bayi, kesan kepada ibu yang melahirkan, kesan kepada masyarakat dan juga kesan kepada negara itu sendiri. Bayi merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga kepada suami dan isteri, tetapi bayi juga menjadi bebanan kepada pasangan kekasih yang telah terlanjur dan tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab di usia yang masih mentah. Akibat daripada hilangnya sifat kemanusiaan dalam diri, bayi-bayi ini telah menjadi mangsa dan kesannya bayi ini hidup tidak mengenali dan mendapat kasih sayang daripada ibu bapa kandungnya. Tambahan lagi, bayi-bayi ini masih kecil dan tidak mengerti apa yang berlaku kepada mereka. Apa yang lebih teruk lagi, mereka dibuang di tempat-tempat yang terpencil dan jauh daripada pandangan masyarakat, sehingga menyebabkan bayi-bayi tidak berdosa ini meninggal dunia. Kesan yang kedua adalah kesan kepada ibu bayi berkenaan atau lebih tepat pesalah. Hal ini kerana sewaktu pesalah melahirkan anak, mereka tidak berada dalam keadaan yang selesa dan situasi yang mengizinkan. Tanpa persediaan yang rapi, pesalah ini pastinya mengalami jangkitan kuman yang serius, kecederaan semasa melahirkan anak dan juga kehilangan darah yang banyak. Majoritinya, mereka melahirkan anak dengan menggunakan kudrat sendiri tanpa pertolongan daripada pihak hospital dan pihak lain. Selain itu, pesalah juga sudah semestinya akan mengalami masalah dalam diri seperti kemurungan, kehilangan keyakinan diri dan juga masalah emosi. Hal ini akibat daripada perbuatan mereka sendiri yang sememangnya salah dari segi undang-undang, agama dan negara. Kesan yang seterusnya adalah kesan kepada masyarakat. Kes pembuangan bayi yang berlaku telah menjejaskan imej masyarakat sekeliling. Mereka pasti berasa kecewa dan berasa malu apa yang berlaku. Semestinya remaja dipersalahkan dalam kes ini kerana biasanya remaja merupakan golongan yang terbesar dalam melibatkan diri dalam kegiatan ini. Kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Peribahasa bertepatan dengan situasi yang berlaku ini. Masyarakat telah menerima akibatnya hasil daripada kegiatan tidak bermoral ini dan secara tidak langsung telah menimbulkan persepsi orang luar tentang kredibiliti masyarakat setempat dalam membendung kes-kes seperti berlaku. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Afraz Zahwani atas penerangan yang padat itu. Kita dengar pula dari ahli panel kita yang ketiga dan yang terakhir iaitu Nur Fatihah Bahari tentang cara-cara mengatasi masalah pembuangan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Bahari. Saya sebagai ahli panel yang ketiga. Antara langkah yang harus diambil untuk mengatasi gejala pembuangan bayi ialah melalui peranan pihak berkuasa, media massa, ibu bapa serta masyarakat. Dalam mengejar arus pemulihan, kemelut pembuangan bayi tidak harus dipandang sepi. Pihak berkuasa dan media massa haruslah memainkan peranan untuk mengatasi masalah ini. Pihak berkuasa hendaklah menyekat program-program hiburan yang boleh merosakkan akhlak remaja seperti filem yang mengandungi agenda-agenda lucah yang boleh menyebabkan kadar gejala sosial semakin meningkat dan seterusnya meningkatkan lagi kadar pembuangan bayi. Langkah pencegahan daripada pihak berkuasa pula adalah dengan menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman maksimum ke atas pasangan yang berzina seperti mengenakan hukuman sebat. Hukuman yang setimpal harus dilaksanakan supaya dapat memberi pengajaran kepada remaja yang terlibat dan juga kepada remaja-remaja yang lain. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kes pembuangan bayi dan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Selain itu, pihak berkuasa juga mestilah mengadakan kempen-kempen kesedaran untuk membangkitkan kesedaran remaja terhadap isu ini dan seterusnya dapat menangani masalah ini.
Justru itu, peranan media massa dan media cetak amatlah penting bagi menjayakan kempen-kempen yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Peranan media ini penting dalam menghebah dan membuat liputan secara besar-besaran tentang kempen yang dilaksanakan. Dalam menangani masalah ini, ibu bapa amat memainkan peranan yang penting dalam mencorak dan mendidik anak-anak mereka. Anak-anak ibarat kain putih, ibu bapa lah yang mencorakkan mereka. Memandangkan ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dengan anak-anak mereka. Setiap perlakuan mereka akan mempengaruhi anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka seawal mungkin demi memandu mereka ke arah kebaikan. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa semua pihak terlibat dalam menangani masalah pembuangan bayi ini. Justru itu, semua pihak haruslah melihat gejala pembuangan bayi ini secara rasional dan tidak harus memanas tepi tentang masalah ini. Oleh itu, sama-samalah kita berganding bahu, bekerjasama untuk mengatasi gejala pembuangan bayi ini sebelum ia menjadi lebih serius. Terima kasih kepada Nur Fatihah selaku ahli panel yang terakhir bagi forum ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi berkongsi pendapat tentang isu ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, masalah pembuangan bayi tidak seharusnya dipandang enteng oleh semua pihak. Dalam hari ini, semua pihak haruslah memberikan komitmen yang sepenuhnya. Kita tidak seharusnya meletakkan tanggungjawab kepada satu pihak sahaja, tetapi kita haruslah berganding bahu, bagi awu dan tebing untuk membateras masalah ini. Dengan adanya kerjasama yang utuh, pasti masalah ini dapat diatasi. Sekian sahaja daripada saya selaku moderator dan juga para ahli panel kita pada hari ini. Assalamualaikum dan bye.